Lepas tu kita nak pesan kepada netizen, content creator di luar sana, jangan berlawak dengan menggunakan nama-nama Allah atas perkara yang berkaitan syiar Islam. Makcik tu buat zikir bagus, kita ni pula jangan menganjing, buat-buat tidur lah, la ilaha, terus tidur, terus tepuk sendiri. Itu nganjing namanya, tak boleh. Walaupun niat nak buat kelakar. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala beri amaran, wazaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya. Dan jauhkanlah diri kamu dengan orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan hiburan, dan mereka telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Surah Al-An'am ayat 70. Jangan kerana sesuap konten kita buat benda-benda agama jadi bahan kelakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, dan cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang saya hormati saudara saya Al-Fadhil Qadi Daerah Maran Tuan Amirul Farhan bin Wahi. Yang bahagia juga saudara saya Datuk Syailis Hamzah. Seterusnya yang saya hormati juga pengurusi KRT Taman Maran Damai Cik Samsudin Saad. Tak lupakan yang dihormati pegawai pejabat perpaduan negara dan integrasi nasional Daerah Maran. Yang diraihkan juga pegawai pejabat belia dan sukan Daerah Maran. Seterusnya pengurusi-pengurusi KRT, wakil-wakil institusi agama dan pondok, yang dihormati Pulu Mukim Luit, ketua-ketua kampung, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini bersempena dengan program komuniti KRT Maran berselawat peringkat Daerah Maran tahun 2023. InsyaAllah malam ini kita saling bertatap muka bagi membincangkan berkenaan zikir dan juga selawat. InsyaAllah ceramah kita tidaklah lama. Sempatlah tuan-tuan balik nak kejar gegar berganza, sempat insyaAllah. Kau ada yang menengoklah. Hadirin hadirat sekalian, dunia ni kata Nabi semua dapat laknat kecuali 3 golongan. Ada 3 golongan yang selamat daripada mendapat laknat.
Dalam hadis daripada Abu Hurairah, Nabi pernah menyebut, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan apa saja yang ada dalamnya kena laknat belaka, kecuali 3 golongan. Pertama, orang yang tak berhenti ingat pada Allah dan setia kepada Rasulnya, dan orang-orang yang mengajar ilmu. Yang ketiga, orang yang suka pada ilmu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam hadis ni Nabi guna perkataan mal'unah. Apa makna mal'unah? Mal'unah ni daripada kalimat la'ana yal'anu, iaitu az-zardu wal ibadu minal khair, orang yang tersingkir daripada kebaikan. Artinya orang yang mal'un ni, orang Melayu panggil mala'un. Awak ni mala'un sungguhlah. Ataupun orang yang merompok di lautan dipanggil lanun. Lanun itu adalah mala'un. Dalam satu hadis kata Abu Darda, Nabi menyebut la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada yaumul qiyamah. Orang yang suka melaknat, la'anun. Lepas tu nama lanun ni orang yang laknat. Lepas tu jangan bangga saya keturunan lanun. Tak betul, maknanya keturunan kena laknat. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi balik kepada tadi, Nabi sebut 3 golongan yang selamat daripada dapat laknat. Pertama sekali, orang yang selalu ingat Allah. Macam kita malam ni, kita berarak daripada surau datang ke dewan kita ini, sambil-sambil kita mengalunkan zikir dan selawat. Maka kalau kita jadi orang itu, kita selamat daripada dilaknati oleh Allah. Sebab itu zikir atau ingat Tuhan ni mustahak. Pernah satu kali seorang badui, dia datang jumpa Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, kami ni dah banyak dah belajar ilmu agama dengan Tuan, fiqhnya, tauhidnya macam-macam, tolonglah ajar kepada kami, fa'ambi'ni minha bisyai'in atashabbassu bihi. Boleh tak ajar saya satu petua je yang saya akan pegang teguh sampai bila-bila? Ilmu ni dah banyak sangat dah, saya nak mudah dipegang. Apa jawab Nabi? La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Kamu pastikan lidah sentiasa basah menyebut nama Allah, menyebut ingat kepada Tuhan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu kita zikir ataupun kita selawat, ini amalan yang pahala besar, tapi tak perlu modal besar. Kita kalau cerita tentang pahala jihad, besar. Lawan Israel, mati syahid, besar pahala, tapi modal pun besar. Tuan-tuan nak pergi ke Palestin, kena masuk ikut Gaza. Nak pergi ke Gaza, kena pergi ke Kahirah dulu, belanja besar. Tuan-tuan nak pergi, nak dapat pahala besar, buat umrah, besar pahala, tapi modal pun besar. Zikir, selawat, pahala besar, tapi modalnya kecil saja, bahkan tak susah untuk dilakukan. Sebab itu kata Abu Darda, Nabi pernah tanya kepada sahabat, ala unabbiukum bi khairin a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal warqi khairul lakum min antal panjang. Nabi sebut, maukah kamu aku tunjuk satu amalan yang kalau kamu buat, dia akan angkat darjat kamu, dan amalan tu lebih besar pahala dari kamu sedekah emas dan perak, lebih besar pahalanya daripada kamu bertemu dengan musuh dalam medan perang,
kemudian kamu kerat leher dia dan dia usaha kerat leher kamu, lebih tinggi daripada amalan itu, maukah kamu aku tunjukkan? Maka sahabat pun mengata, bala ya Rasulullah, mestilah kami nak. Apakah amalannya itu ya Rasul? Zikrullah ta'ala, selalu sebut nama Tuhan. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Pahala orang yang menyebut nama Allah ni besar, sehingga kan ada satu zikir ni Nabi sebut, ada 30 malaikat berebut nak memberikan pahala kepada bacaan ini. Ada satu riwayat daripada Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, kata dia, kunna yauman nusalli wara'an nabi falamma rafa'a ra'sahu min rak'ati qala sami'allahu liman hamidah. Kata sahabat, kami pernah semayang bersama Nabi, kemudian Nabi pun rukuk, Allahu Akbar, kemudian Nabi i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Biasanya kalau Nabi ataupun imam sebut sami'allahu liman hamidah, apa kita jawab? Rabbana walakal hamd. Itu jawapan yang Nabi ajar. Tiba-tiba ada seorang sahabat makmum belakang, bila Nabi sebut sami'allahu liman hamidah, dia jawab Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Panjang jawapannya. Orang pun jadi pelik, dia ni mana belajar ni, tak pernah dengar. Habis semayang, falamman sarafa qala manil mutakallimu. Habis semayang Nabi tanya, siapa tadi yang bila saya jawab sami Allah, bila saya sebut sami Allahu liman hamidah, dia jawab Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Siapa jawab begitu? Orang semua takut nak mengaku. Orang semua dah takut kena marah. Tiba ada seorang sahabat kata, ana ya Rasul. Dengan berani dia kata, saya tadi ya Rasul. Tiba-tiba Nabi kata, ra'aitu bid'ata wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Nabi kata, tahniah, dek kerana kamu baca tadi itu, saya nampak 30 malaikat berlumba-lumba untuk nak jadi hak pertama mencatatkan pahala bacaan awak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadinya tuan-tuan boleh amal lah bacaan ini. Bila imam sebut sami'allahu liman hamidah, biasa kita jawab Rabbana walakal hamd. Tambahkan sikit saja, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Jangan baca kuat-kuat, nanti orang nama Hamdan terperanjat, panggil nama aku ke? Ramai sebut Hamdan malam ni. Hamdan kasih, kan sangkut Hamdan. Hamdan benda, ingat Hamdan. Lalai esok baca Medannya, sudahlah. Medan je tinggal. Sama juga malam ni kita selawat. Tadi adik-adik kita selawat. Tuan-tuan sambil berharap selawat. Selawat ni benda sebenarnya. Selawat ni maknanya doa. Yang kita duk baca daripada tadi, kita mendoakan Nabi. Inilah satu-satunya amalan yang Allah perintah, dan dalam masa yang sama Allah pun buat juga. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat berselawat, yakni berdoa kepada nabi dia, pada nabi kita. Wahai orang beriman, selawatlah kamu atau berdoalah kamu untuk nabi kamu, sebab amalan tu Allah pun buat juga. Surah Al-Ahzab ayat 56. Cuma sekarang ni
ada orang yang dia mempertikaikan, yang kita baca selawat-selawat ni banyak tak betul, banyak selawat kita ni tidak ikut syarak dan sebagainya. Malam ni saya nak betulkan, selawat ini ada dua jenis. Satu selawat yang disyariatkan, satu lagi selawat adalah selawat yang dikarang, ditulis oleh para pencinta Nabi. Maknanya dia buat lepas Nabi tak ada. Kalau selawat yang disyariatkan itu ada lebih kurang dalam 7 ataupun 8 jenis yang Nabi sendiri ajar kepada sahabat. Antara selawat yang disyariatkan yang paling popular adalah selawat yang kita baca dalam tahiyat. Itu selawat first class. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik, wa fi riwayatin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu Nabi sendiri ajar. Tapi bila Nabi ajar tak ada Sayyidina. Kenapa tak ada Sayyidina? Nabi tidak membesarkan diri dia. Atas umat dia pula reti bahasa meletakkan Sayyidina sebagai penghormatan. Apa lagi selawat yang disyariatkan? Termasuk juga yang biasa kita ucapkan, kita ikut salafus saleh. Sebagai contoh yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Ahmad Al-Abbad, misalnya kita sebut sallallahu alaihi wasallam, itu adalah disyariatkan, yang sallallahu alaihi wasallam. Ataupun yang biasa kita sebut alaihi salatu wassalam, itu semua yang disyariatkan. Kalau orang tanya mana selawat terbaik, yang selawat dalam tahiyat. Tapi ada pula syariat salawat yang tidak disyariatkan, tetapi ianya adalah puji-pujian kepada Nabi kita, curahan rasa, kasih sayang. Tak napi ada orang marah-marah. Wah, dia kata apa ni semua marah-marah, apa ni semua reka-reka Nabi tak ajar. Kita kata sabar, ini kan karangan rasa cinta, puisi, syair yang ditulis untuk menunjukkan dia rindu sangat kepada Nabi. Ada banyak, misalnya kalau kita tengok, jangankan selawat, lagu-lagu nasyid. Lagu-lagu nasyid kan ada yang ceritakan tentang rindu dia pada Nabi. Dan kalau kita pun nyanyikan lagu tu, kita pun rasa rindu juga. Rinduku ya Rasulullah padamu ya Habiballah, walau tak pernah bersua cintaku tetap membara. Kan itu lagu, dia bukan selawat yang digesekkan, tetapi bila nyanyi boleh mendatangkan cinta kepada Nabi. Ataupun lagu Raihan apa lagi, alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah ya Habiballah. Selebih tu YouTube lah sendiri. Dia ada yang dia buat. Ataupun lagu Hijaz, Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu. Dia buat begitu. Ataupun lagu Hijaz dia buat, selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya, moga di dunia mendapat berkat, di akhirat sana beroleh syafaat. Itu lagu dia tunjuk cinta daripada Nabi.
ataupun lagu yang telah terbit bulan purnama, cahayanya menyinari kami. Itu yang Melayu. Ada pula orang Arab, dia buat lagu Arab. Contohnya laukana bainana, itu lagu Arab dia. Laukana bainanal habib, dia buat lagu begitu. Ataupun dia buat lagu-lagu qasidah sallu ala khairil anam, sallu ala khairil anam al-mustafa badri tamam, sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yauman dhihab. Itu contoh. Ataupun kita baca qasidah misalnya Burdah al-Busiri, kita baca selawat-selawat yang dicipta oleh Walil Kutub Syekh Ahmad Idris Al-Badawi. Ini semua dia buat. Tapi tidaklah salah kita baca, kerana dia mendatangkan cinta kepada Nabi juga. Dulu ada selawat qasidah Uskudar Gida Iken, ni zaman Empire Ottomaniyah. Talama ashku gharami ya nur wujud wa unadiyati hami ya madinal jud. Tuan-tuan mungkin pernah dengar selawat ini, tapi sekarang dah tak ada lagi orang dah tak bawa selawat ini. Dia banyak zaman-zaman dulu burdah qasidah ini banyak yang dibawakan oleh para habaib, para pencinta Nabi dalam majlis-majlis maulid. Tapi zaman berubah, lagu tu dah orang tak ingat lagi. Tapi nasib baiklah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, dia banyak lagu-lagu dia yang diambil daripada qasidah burdah yang lama. Dia kekalkan supaya orang ingat melodi dia. Tapi kita tak perasan tu lagu selawat. Asalnya lagu selawat. Dia buat lagu P. Ramlee dia lah. Sebagai contoh, kalau qasidah Uskudar Gida Iken tadi, talama ashku gharami ya nur wujud, dia tukar jadi lagu dalam cerita Ali Baba Bujang Lapuk. Alangkah indah di waktu pagi, burung bersiul bernyanyi-nyanyi, terbang bebas di angkasa tinggi, hidup bersenang hati. Itu lagu selawat. Jadi kekal lagu itu. Ataupun sebagai contoh, ada satu lagu Ya Rabbi bil Mustafa, ni qasidah Burdah al-Busiri, baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. P. Ramlee ambil tahun 69, dia buat lagu, liriknya Jamil Sulung tulis, dia buat melodi, lagu dinyanyikan oleh Ahmad Jaih. Apakah lagunya? Lagu Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, ampun maaf dipinta. Itu ambil daripada qasidah Burdah al-Busiri. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Sebab itu lagu tu meruntun jiwa. Saya nyanyi serangkak saja, tuan-tuan dah rasa nak balik kampung dah. Kita rasa melambai-lambai macam bulan Ramadan rasa. Ataupun misalnya Maulid Tibai, Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Itu Maulid Tibai ditukar oleh P. Ramlee tahun 63. Aci-aci buka pintu, Nana balik hai pukul 1, jangan takut burung hantu. Panjanglah lagunya lagi. Jadi ini semua balik kepada tadi selawat yang dibuat oleh orang-orang kita, oleh para ulama. Jadi dulu kalau ibu-ibu di kampung, dia akan gunakan selawat dengan zikir untuk mendudukan anak.
supaya selawat tu kekal, melodinya diingati. Kita berzikir misalnya la ilaha illallah, kita zikir Allahumma salli ala Muhammad. Ni ada satu selawat ni puan-puan tuan-tuan boleh amalkan, selawat badui kita panggil, atau selawat Nuril Anwar. Allahumma salli wa sallim ala Nuril Anwar wasiril asrar. Selawat ni bagus. Selawat ni dulu diasaskan oleh seorang wali. Dia ni hebatlah, wali kutub, Said Ahmad Idris Al-Badawi. Dia duduk di Tonto. Saya duduk Mesir, saya mengaji di Tonto. Dia dalam bandar, dia orang tasawuf. Dia ni kuat berzikir. Dia masjid dia sampai sekarang ada 2 tingkat. Dia semayang tingkat atas, dia bersuluk di atas. Dia buat zikir. Tasbih dia punya panjang daripada tingkat atas sampai lantai tingkat bawah. Macam candak sotong. Selawat. Baik tu kalau orang sana semayang tarawih, habis tarawih selawat dia panjang. Macam kita kan selawat kita pendek. Fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Kita baca gitu lah. Lepas tu bila-bila sebut Allahumma salli ala Muhammad, jemaah pun jawab bunyi kawat je. Sebenarnya itu budaya tarikat, tapi orang tarikat selawat panjang lagi. Kita pendek je lah, sebab kita tak berapa rajin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Suka orang tarikat dia selawat panjang. Jadi Syekh Ahmad Badawi ni dia buat selawat Nuril Anwar ni. Dia ni hidup lama, tahun 1200, tahun 1276. Dulu zaman masa tu Mesir masih diperintah oleh raja Malik Zahruddin Ruknuddin bypass bunduk dari. Dia ni ulama besar. Dia punya serban dia tutup kepala, tak nampak muka, dia tutup, nampak mata. Sampai orang tertanya-tanya, dia ni kenapa tak pernah tunjuk muka dia. Ada orang kata muka dia cacat lah, ada yang kata dia ni ada penyakit kulit. Sampai orang jadi gosip pula dah. Ringkas cerita, satu hari raja sendiri, Raja Malik Zahruddin Ruknuddin bypass bunduk dari, Sultan Mesir keempat daripada dinasti Mamluk Bahari, dia titahkan cabut serban. Jadi bila orang tarik serban, orang tengok muka Syekh ini, semua orang hampir pengsan. Sebab Syekh ni mukanya keluar cahaya, ada berseri-seri, cantik lawa. Sampai orang kata tuan guru pakai bedok apa ni, flawless muka, macam kita ambil selfie tu kan, flawless muka macam buat make up. Dia kata saya tak pakai bedok, saya amal selawat. Tuan guru selawat apa jadi panjang ni? Dia pun beritahu selawat berdua yang saya bacakan tadi. Jadi sambil tidur kan, Allahumma salli wa sallim ala Nuril Anwar. Puan-puan hafal, nanti boleh buat konten TikTok. Nanti kan viral pula. Makcik dari Maran pula baca selawat, makcik dari Bera baca zikir je, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu orang Bera. Maran lawan pula, Allahumma selamat pagi, Allahumma salli wa sallim ala. Banyak pahala jariah. Tuan-tuan ni macam tak faham je perkembangan semasa, mesti banyak baca cerita Palestin sangat lah, tak tahu cerita yang berlaku di Bera sekarang. Sekarang ni di Bera ada satu orang makcik lah kita panggil ya, warga Mas, apa, Cik Mas binti Mat Yusof. Dia orang Bera, orang berniaga. Dia buat video konten TikTok sampai satu Malaysia dah terkenal. Tak payah nak pakai prop pelik-pelik nak buat berlakon, tak payah, dia selalu dia baca zikir saja. Dia baca zikir, antara nak pergi kedai berniaga tu dia pun rakam sikit lah.
Selamat pagi, la ilaha illallah. Semua orang suka. Sampai orang panggil dia Makcik Dodoi. Makcik Dodoi. Ada orang panggil dia Mok Online pun ada juga. Ada orang Mok dah tak ada, meninggal. Dia kata bila saya tengok ni makcik ni macam Mok saya pula secara. Jadi Mok atas talian. Dia pakai secara online. Jadi kita orang Maran tukar pula. Kita Dodoi pakai selawat. Cuma saya nak mengambil kesempatan pada malam ini. Bila ni cerita yang makcik tu buat video tu kan. Bila keluar video tu, kita tengok ada budak-budak muda ni kadang-kadang sebab kena buat konten, jangan sampai kelihatan mempersendakan. Orang makcik tu dia baca la ilaha illallah. Awak jangan pula macam nak buat nganjing-nganjing pula. Bila makcik tu selamat pagi lah tu dia awak tak nak belum salah awak. Lepas tu kononnya bila dengar tu automatik jadi mengantuk nak tidur. Tak boleh. Itu macam kita mempersendakan. Kita bab-bab zikir selawat ni jangan buat kelakar. Jangan buat konten nak suruh orang ketawa. Banyak lagi benda lain boleh buat konten. Pasal Israel ke, pasal Netanyahu ke, pasal beras tak ada ke, masih banyak lagi benda lain boleh buat kelakar. Zikir benda-benda yang kait dengan syiar agama ini, kita kena buat garisan yang jelas. Jangan cross line itu. Sampai bab agama, walaupun awak pelawak sekalipun, stop. Jangan cross. Awak buatlah kelakar benda lain. Jangan bab zikir. Sebab zikir ni syiar. Apa makna syiar? Syiar ni secara harfiah maknanya tanda. Tanda Islam. Dia perkataan syiar ni daripada perkataan syuur, maknanya rasa. Sebab syiar ni dia akan menjadikan kita rasa keagungan Allah. Sebab itu syiar ni kata ulama, dia boleh menunjuk pada 3 perkara. Pertama, ada syiar berbentuk tempat mulia. Kaabah. Kaabah tak boleh buat kelakar. Ada orang boleh buat konten lawak pasal Kaabah, tak boleh. Apa lagi? Safa, Marwah, Arafah, Masyairil Haram, Masjidil Aqsa. Kita tak buat joke sebab dia syiar. Ada syiar yang merujuk kepada waktu. Bulan Islam, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Kita tak buat kelakar tentang benda itu sebab dia syiar. Awak nak buat kelakar tentang Januari, Februari, Mac, loh lah, tak ada masalah. Jangan kacau yang syiar. Begitu juga syiar ini merujuk kepada amalan dalam agama. Janggut misalnya, syiar. Boleh menganjing janggut? Tak boleh. Maknanya kita buat konten. Bila ambil gambar orang ni janggut dengan gambar kambing misalnya. Dia lebih kurang Yahudi juga, sama dengan Yahudi. Ada ke buat konten kelakar? Dia letak kambing sebelah, gambar orang janggut sebelah. Kan ada yang sound bunyi gitu tu. Apa lagi? Kopiah, syiar, tak boleh buat kelakar. Apa lagi? Masjid, syiar, tak boleh buat kelakar. Azan, syiar, tak boleh buat joke menggunakan azan. Allah Ta'ala, tak boleh. Ada saya melengok dia buat konten, salah. Azan tak boleh buat konten. Apa lagi? Khat di dalam kedai, tak boleh main. Taranum Quran, wal fadl ruku' sabatan, tak boleh. Nak minta ruku' sabatan, taranum, salah. Dia main syiar. Termasuklah juga zikir. Zikir ni syiar. Tak, jangan buat kelakar. Dan syiar mesti diraikan dalam 3 bentuk: ihtifal, iltizam, itmam. Ihtifal maknanya terbuka,
meriah. Contohnya sembelih korban, syiar, jangan buat sorok-sorok. Kita kena terbuka dan meriah. Terlampau nak jaga hati orang ni, jaga hati, akhirnya sembelih lembu dalam tandas di rumah je lah, sebab nak jaga sensitiviti. Tak, syiar, mesti ihtifal. Yang kedua mesti iltizam, ada komitmen. Kemudian mesti itmam, dilaksanakan sesempurna mungkin. Lepas itu kita nak pesan pada netizen, content creator di luar sana, jangan berlawak dengan menggunakan nama-nama Allah atas perkara yang berkaitan syiar Islam. Makcik tu buat zikir bagus, kita ni pula jangan menganjing, buat-buat tidur lah, la ilaha, terus tidur, terus tepuk sendiri. Itu nganjing namanya, tak boleh. Walaupun niat nak buat kelakar. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala beri amaran, wazaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya. Dan jauhkanlah diri kamu dengan orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan hiburan, dan mereka telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Surah Al-An'am ayat 70. Jangan kerana sesuap konten kita buat benda-benda agama jadi bahan kelakar. Dalam ayat yang lain, allazina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya. Orang-orang itu telah menjadikan agama ini sebagai hiburan, sebagai benda yang diketawakan, melalaikan, dan menjadi satu permainan kepada mereka, sedangkan mereka itu terpedaya dengan kehidupan dunia. Ini dalam surah Al-A'raf ayat ke-51. Kita ni wajib jaga maruah agama. Apatah lagi yang makcik tu baca adalah kalimah syahadah, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah bukan untuk dibuat konten menganjing, bukan. Orang kalau tahu berapa hebatnya kalimat la ilaha illallah, dia takkan buat-buat tidur lah macam-macam, kena dodoi, takkan sampai hati dia. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi pernah cerita, Nabi Musa minta dengan Allah. Qala Musa, ya Rabbi, allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Nabi Musa berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhan, ajarkan pada aku satu perkara yang mudah untuk aku ingat dan aku sentiasa doa kepadamu. Apa jawab Allah? Qul ya Musa, la ilaha illallah. Kata Allah, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Tiba-tiba apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Tuhan, semua hamba-Mu baca benda yang sama, tak best ha? Boleh bagi saya yang lain sikit. Ini orang semua baca la ilaha illallah, boleh tak bagi saya hak special lagi? Nabi Musa tak nak zikir la ilaha illallah. Apa jawab Allah? Ya Musa, law anna as-samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Tuhan kata, hei Musa, jangan pandang rendah kalimat ini. Seandainya 7 petala langit, 7 petala bumi diletakkan dalam satu timbangan, dan sebelah timbangan lagi adalah kalimat la ilaha illallah, nescaya timbangan la ilaha illallah lebih berat berbanding dunia dan segala isi. Hadis riwayat Ibn Hibban. Kalimat la ilaha illallah lebih besar daripada dunia dan seisi. 7 petala langit, 7 petala bumi.
Masih lagi nak buat kelakar, la ilaha illallah. Jangan. Kepada hak dah buat tak apalah, mungkin tak tahu. Oh, saya niat nak buat kelakar je, nak menghiburkan orang. Tak apa, tak tahu tak apa. Lain kali jangan buat. Agama ni buatkan garisan. Jangan buat kelakar. Sebarkan tak apa. Ada satu lagi hadis tentang kalimat la ilaha illallah ini, dipanggil hadis bitokoh. Hadis bitokoh ini cerita Nabi, cerita tentang di padang mahsyar ketika kita disemak amalan kita. Nabi cerita ada seorang lelaki dihadapkan ke hadapan Allah, fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan kullu sijilin mithlu muddil basar. Ada satu orang lelaki ni, kata Nabi, dia punya dosa kan belah kiri. Bila malaikat bentangkan, ada 99 gulung kapet yang terdiri daripada catatan dosa dia. 99 gulung. Dan gulung kapek itu pula panjang dia sejauh mata memandang. Ada 99 gulung. Punya banyak dosa. 99 gulung. Saujana mata memandang. Summa yaqul atunkiru min hadza syai'an azlamaka katabatil hafizun. Allah tanya kepada lelaki ni, awak tengok dosa awak banyak ini, saya beri peluang untuk awak buat bantahan. Setuju tak dosa awak banyak ini? Ke awak nak kata ni tipu ke konspirasi ke apa? Tak ada kan? Maknanya malaikat saya buat kerja betul? Ya, betul buat kerja. Kamu mengaku kamu punya? Ya, saya punya, wahai Tuhan. Baik. Tuhan pun tanya, afalaka uzrun? Awak ni dulu memang tak ada buat kebaikan langsung ke atas dunia dulu? Memang kerja buat dosa sokmo? Jawab lelaki ni, tak ada. Saya memang berdosa sokmo. Hari-hari buat dosa. Bangun celik mata je dosa. Nak tidur berdosa dulu. Banyak yang dosa. Bunuh orang macam-macam. Maka Allah berfirman, bala inna laka indana hasanatan fa innahu la zalma alaika al-yawm. Allah berkata begini, sebenarnya kamu ada satu kebaikan yang kamu tak perasan, dan disebabkan kebaikan itu hari ini kamu tak dizalimi. Lelaki ni heran, kebaikan apa yang saya buat? Maka malaikat keluarkan satu bitokoh. Hadis ni nama hadis bitokoh. Bitokoh ni kalau kita sekarang kad, kalau orang belajar universiti, kad metrik, kad pekerja. Dia keluarkan satu kad. Pada kad itu tertulis perkataan la ilaha illallah, tertulis pada kad. Kemudian Allah berfirman, ahdir waznaka. Wahai laki-laki, cuba pandang kepada timbangan sekarang. Allah panggil malaikat, pikul 99 gulung dosa, letak pada dacing sebelah. Allah titahkan malaikat, ambil kad la ilaha illallah, letak pada dacing sebelah. Ternyata kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 99 dosa. Fatashatis sijillatu wa thaqulat bitaqatu. Terangkat kapet dosa tadi dan lebih beratlah kalimat la ilaha illallah. Ni hadis bukan riwayat seorang ahli ulama saja, riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi. Maka masih lagi nak buat gurau dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan buat gurau. Jangan buat gurau. Sekali lagi, itu video orang bera. Video orang marah, dia kena buat selawat. Allahumma salli wa sallim ala dodoi ikan. Saya kalau menyebut tentang dodoi ini, ada satu benda saya nak kongsi dengan tuan-tuan puan-puan sekalian.
Dodoi ni rupanya budaya mak-mak seluruh dunia. Seluruh dunia. Orang Melayu ada dodoi dia, orang Arab ada dodoi dia, Bangladesh pun ada dodoi dia. Orang Bangladesh dia ada lagu dia, Gomparanigan, lagu tidurkan anak. Kalau orang Tamil, Talatu. Kalau orang Indonesia, Nina Bobo. Waktu lagu Nina Bobo, selalu bibi kita kan nyanyi kan anak kita, Nina Bobo. Kalau kita orang Melayu, lagu dodoi orang Melayu jauh lebih indah berbanding dengan lagu orang putih. Kita kan sekarang ramai orang dodoi anak pakai lagu orang putih, ngada-ngada nyanyi lagu orang putih. Rock-a-bye baby on the treetop, when the wind blows the cradle will rock, when the bough breaks the cradle will fall, and down will fall baby cradle. Dengan mok-mok ngantuk, belum kan faham sangat. Ataupun hok mengada sikit, London Bridge is falling down, falling down, falling down. Nyanyi lagu London Bridge. Cakap orang putih tak pandai juga nyanyi orang putih. Sebenarnya dalam kajian, lagu Melayu lagi sedap kalau baca untuk didodoikan. Contoh lagu Anak Rusa Nani, Anak Itik Tok Wi, lagu Burung Kenek-Kenek, Jung Jung Inai, lagu Lengang-Lengang Kangkung, lagu Anak Ayam Turun 10, lagu Gelang Sipaku Gelang, lagu Buai Laju-Laju, Buai Laju-Laju, sampai buai kan, sampai pokok ara apa dalam baju sekuntum bunga Cina. Itu lagu Suri Ram, Suri Ram Ram, Suri Ram Ram Ram, Suri Ram Yaman. Kan sedap lagu. Tuan-tuan dengar pun nak tidur dah tak? Macam nak tidur rasa bila ustaz nyanyi. Ikan keke mak iloi iloi, ikan gelama mak ilai ilai. Buai laju-laju po amai-amai cak cekok, udang gamek kali cekok, macam-macam. Tapi kita nak pahala lebih, tukar La ilaha illallah, dapat pahala. Allahumma salli wa sallim ala, dapat pahala. Jadi jadikanlah amalan kita untuk berselawat, berdoakan kepada Nabi ini sebagai amalan yang kita istiqamah untuk lakukan. Khusus kalau macam zikir dan selawat ini, jadikan amalan khasnya lepas pada subuh dan selepas daripada sembahyang asar. Ataupun tak dapat, jadikan dia amalan ketika waktu malam selepas daripada sembahyang isyak sebelum tidur. Yang penting amalkanlah bila-bila masa. Moga-moga apa yang kita bincang dan sembang-sembangkan pada pagi ini, pada malam ini, memberi manfaatlah kepada kita bersama. Apa yang mustahab, kita malam ni komuniti KRT Maran berselawat ini adalah kita nak berdoa kepada Allah supaya diberikan rahmat dan kehebatan berpanjangan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa banyakkan zikir, banyakkan selawat. Inilah amalan yang pahala besar tapi modalnya sikit saja. Sekadar itu sembang-sembang pada malam ini. Sebelum kita berpisah, marilah kita sama-sama menadah tangan berdoa, khususnya kepada saudara-saudara kita yang sedang berada di bumi Palestin, khususnya di Gaza, yang sekarang ini sedang diuji dengan kepayahan dan juga penderitaan. Semoga doa kita yang tidak sepertinya ini dapat mengurangkan kesusahan yang mereka sedang alami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim
وأصلح ذات بينهم وانصر على عدوك وعدوهم. Ya Allah, ampunkanlah dosa mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, satukanlah hati-hati mereka, damaikanlah antara mereka khususnya di kalangan negara-negara Islam. Tolonglah kami untuk berlawan dengan musuhmu dan musuh kami. Allahumma al'an kafrata ahlil kitab alladhi yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'uka. Allahumma khallif baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'sakal ladzi la yuraddu 'alal qaumil mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuk. Ya Allah, laknatilah orang-orang kafir ahli kitab yang telah mendustakan para nabimu, yang telah berperang dengan walimu. Ya Allah, gagamkanlah ucapan mereka, pecah belahkanlah kekuatan mereka, timpakan seksamu yang tidak mampu dicegah oleh mereka dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, kami mohon pertolongan darimu. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma qawi azaimahum. Allahumma sabbirhum ala musibatihim. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestin. Ya Allah, tabahkanlah hati mereka. Ya Allah, kuatkanlah keazaman mereka. Ya Allah, berikanlah mereka kesabaran menghadapi segala kehilangan dan musibah. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ultuf bihim warhamhum wa akhrijhim min dhiqil hisar. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami orang Islam yang lemah di Palestin. Ya Allah, sayangilah mereka. Ya Allah, kesian belahlah pada mereka. Ya Allah, keluarkanlah mereka dari kepungan yang mereka dapati dalam keadaan sempit di Gaza, dan juga keluarkanlah mereka daripada kegentingan ini. Allahumma ashfi minhumul marda wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim, fa innahu la hawla lahum wa la quwwata illa bika. Ya Allah, sembuhkanlah yang luka dari kalangan mereka. Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit dari kalangan mereka. Ya Allah, tetaplah bersama mereka. Ya Allah, jauhkanlah musuh daripada mereka, kerana mereka tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan kekuatan darimu. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.